Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu tak buka lah cikgu punya muka ni. Sekejap lagi cikgu akan buka lah muka tu. Okey. Cara-cara untuk menyelesaikan soalan. Pelajar tu dia kadang-kadang dia baca soalan tetapi dia tak mengerti macam mana nak menjawab soalan itu. Okey. Boleh teruskan Amirah dengan Aiman? Boleh. Boleh Okey, so kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Okey, rajah 1 menunjukkan perwakilan piawai bagi atom magnesium. Magnesium mengandungi 3 isotop seperti berikutlah. Okey, kalau tengok ini ada 3 atom. Okey. So apakah yang dimaksudkan dengan isotop? Mungkin kamu sudah tahu jawapan dia apa. Okey. So tapi strategi cikgu apa dia? Bila sebut apakah yang dimaksudkan dengan isotop, awak ingat apa dia keyword yang pertama? Pangkal ayat ni. Awak nak mulakan dengan apa? Boleh tak takrifan dia? So apakah yang dimaksudkan dengan isotop? Awak kena ingat keyword dia A kuasa 2 US. Okay, A kuasa 2 US. So apa itu A kuasa 2 US? Okay, so bila sebut isotop, awak kena ingat mulakan ayat dengan A kuasa 2 US. Okay, apa itu A kuasa 2 US? Atom-atom. Okay, atom-atom unsur yang sama. Okay, atom-atom unsur yang sama. Okay, atom unsur yang sama. Okay, mulakan dengan perkataan begitu. Okay, start ayat awak dengan perkataan-perkataan ini. Atom-atom unsur yang sama. So, kenapa kita guna atom-atom yang sama? Awak perhatikan dalam soalan ini, atomnya magnesium. Magnesium, magnesium. So, atom-atom. Ia ada 3 atom. Lepas tu, kenapa unsur yang sama? Tengok, magnesium, magnesium, magnesium. So, unsur dia adalah magnesium. Jelas, itu adalah unsur yang sama. Maka awak mulakan dengan A kuasa 2 US. Okey, atom-atom unsur yang sama. Dan sambunglah ayat apa dia? Yang mempunyai. Okey, yang mempunyai ada 2 kaedah cara nak menulis. Kaedah yang pertama, kaedah yang kedua. Okey, so cikgu pemudahkan apa itu isotop A kuasa 2 US. Yang atas ni awak ingat bilangan. So bilangan apa? Sama. Bilangan apa? Berbeza. Dan satu lagi ayat awak boleh asingkan kepada nombor. Bawah ni pun nombor juga. Sama, berbeza. Okay, so awak just isi. Apa dia? Bilangan proton sama. Bilangan neutron berbeza. Nombor apa? Nombor proton sama. Nombor nukleon berbeza. Okay, so A kuasa 2 US. So yang mempunyai. Bilangan proton sama, bilangan neutron berbeza. So awak pilihlah mana yang berkaitan. Yang atas ini pun betul, yang bawah ini pun betul. Okey, boleh screenshot, salin molek, salin baik-baik.
Dah? Sudah saling? Dah. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Tuliskan susunan elektron bagi atom magnesium. Berapa jawapan dia? Terang atas mesej jawapan dia. Atom magnesium. Apa jawapan dia? Okey, 282. Tahniah. So, tak ada masalah untuk kamu. Okey. Apakah bilangan neutron atom magnesium? 25. Boleh kira? So, jawapan dia 13. Betul? Sebab apa? Tolak. 25, kita tolakkan dengan 12. So, dapat 13. Okey. Formula ion bagi atom magnesium. Berapa? Atom magnesium. Kawan-kawan okey ke? Tak tahu cikgu. Okey. Aiman tak tahu. Amirah? Tahu? Formula ion. Tak pasti. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Maksudnya awak masih kurang fahamlah ini. Okey, tuliskan formula ion bagi atom magnesium. Okey. So kalau awak tengok magnesium semuanya adalah 12, 12, 12. So 12 ini menggambarkan nombor proton. Boleh? Nombor proton. Maka nombor proton dia sama dengan bilangan proton. So bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey? So, bilangan elektron dia adalah semuanya adalah sama dengan 12 juga. Maka bila kita buat, dah tahu bilangan elektron dia, susunan elektron dia akan jadi 282 tadi . So, bila 282, dia membentuk ion. Bila membentuk ion, dua ini perlu dilepaskan. Okey? Bila dilepaskan, elektron itu sudah jadi 10. Okey? 282, 12. Tolak 2 jadi 10. Maka bilangan elektron dia sudah jadi 10. Okey? Proton, bilangan proton tetap sama iaitu 12. Kenapa? Sebab proton tak bergerak. Yang bergerak hanya elektron. Sebab dia nak stabil, dia buang 2 elektron, maka proton kekal sebanyak 12. Elektron berkurang. Maka awak dah tahu elektron tu charge negatif. Negatif 10. Proton positif. Proton dia adalah positif 12. Maka kita lakukan penjumlahan, didapati akan jadi positif 2. Maka formula ion untuk magnesium adalah Mg2+. Jangan pergi buat Mg+2. Ini. Bukan kata cikgu bimbang kalau kamu buat positif 2, maka jawapan kamu akan jadi salah. Sebab apa? Sebab kerana dalam formula ion pastikan nombor dulu baru simbol.
Okey. Tahun 2000 tak silap 2016, 2017 pelajar buat begini. Kebetulan ketua pemeriksa kata bolehlah bagi. Ni salah lah. Kalau boleh kita elakkan. Walaupun boleh tetapi kita cuba elakkan. Okey. Catat baik-baik. Ni. Okey. Cikgu nak tanya awak lah. Okey. Cikgu nak tanya awak. Okey. Cas. Okey. Cas ion-ion. Awak ingat ke Aiman dengan Amirah ni? Cas ingat ke? Tak ingat. Tak ingat. Aiman? Tak ingat. Tak ingat. Okey, tak ingat tak apa. Kita tunjuk macam mana cara nak mengingat. Ion-ion Okey. So, kita pergi kepada yang positif dulu. Okey, positif. Cation. Apa maksud cation? Cation adalah ion yang bercas positif. Pernah keluar tahun 2017 tak silap. 2017 ke 2019? 2015, tak ingatlah. Apakah takrifan cation? Ramai pelajar tak beri jawapan yang tepat. Okey. So apakah takrifan cation? Ion yang bercas positif. Okey, bila sebut ion positif, awak perlu ingat ada positif 1. So positif 1 bagi cikgu, benda yang popular sahaja kita ingat. Apakah formula yang popular? Positif 1 ni. Awak ingat Kagli. Okey. Kagli. Na positif. H positif. K positif. Ag positif. Li positif. So apakah ini? Ini natrium. Ini hidrogen. Ini kalium. Ini argentum. Ini lithium. So awak ingat Kagli. Lepas tu cikgu, A ini apa? A ini adalah ion ammonium. Okey, ion ammonium. So ion ammonium awak kena tahu formula dia adalah NH4 positif. Ini ion ammonium. So, tolong kalau boleh awak bezakan ion ammonium dengan ammonia. Okey, Okey, ammonia. So ammonia. Apa beza dia? Okey. So ion ammonium awak nampak NH4. Ammonia NH3. Ini ammonium. Ejaan dia lebih daripada ammonia. Okey. Beza dia apa dia? Yang ini adalah ion. Yang ini adalah molekul. Okey. So tolong take note baik-baik. Beza antara ammonia dengan ammonium. Okey, harap-harap tak ada berlaku ciciran dalam nak membezakan ammonia dengan ammonium. Okey? Dah salin? Tolong ingat, Kagli. Dah salin. Okey, dah salin Okey. Positif 2 tak payah ingat.
Okey, tak payah ingat. Positif 2 tak payah ingat. Terus pergi ke positif 3. Awak ingat alfa. Dua ni ya. Maka positif 2 selain daripada yang cikgu listkan ini. Boleh sebagai tadilah. Kalau sebut ion magnesium, maka positif 2. Okey. Satu lagi, kalau perasan tak, kalau dia tulis kuprum 1 oksida, apakah formula ion bagi kuprum? Okey, dalam kuprum 1 oksida. Maka awak tengok, perhatikan baik-baik. Di sini kuprum 1. Maka cas untuk formula ion Cu adalah Cu+. Kalau dikata kuprum 2 sulfat, contoh. Kuprum 2 sulfat. Jelas, dalam kuprum 2 sulfat ni, ion kuprum yang hadir adalah Cu2+. Sebab dia beri, okey, kalau ini 1 positif 1. Kalau 2 positif 2. Boleh kawan-kawan? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So catat baik-baik, kalau boleh ingat sampai bila-bila. Okey? Okey. Cikgu nak sapu ni? Okey dah? Dah. Okey. Kita pergi kepada anion. Apakah anion? Ion yang bercas negatif. Okey? So anion, ion yang bercas negatif. Okey, kita pergi kepada negatif 1. So awak ingat, oh, no. Baru clear fikiran I. Negatif 1, negatif 1, 1, 1, 1, 1. Okey? Cumanya, oh, tak ada apa-apa. No tu ada cas 3. Bukan 3 cas. Tapi nombor O tu ada 3 bilangan dia. Yang lain, tak ada. So, ini kita panggil dia hidroksida. Okey, ini kita panggil dia nitrat. Ini kita panggil dia bromida. Ini klorida. Ini ejaan jaga-jaga. Fluorida. Ini iodida. Okey, negatif 1 So, tolong take note baik-baik. Negatif 2. Awak ingat so, so. So ni yang pertama letak 4 di bawah. Ini 3. Lepas tu awak letak cas dia. 2 negatif, 2 negatif, 2 negatif. Maka ini kita panggil dia ion sulfat. Ini karbonat. Ini sulfida. Ini oksida. Okey, ingat so, so. Dan yang terakhir sekali adalah negatif 3. Apa dia negatif 3? Awak ingat PO4 3-. So apakah PO4 3- ini? Ini kita panggil dia fosfat. Okey? Salin, screenshot.
Okey, cikgu. Okey, dah siap. Bersambung. Kita kembali kepada soalan tadi. Okey, Encik Irfan adalah seorang jurutera di sebuah syarikat air Bandar Kuala Terengganu. Okey, menggunakan isotop lain. Iaitu isotop natrium 24 untuk menyelesaikan satu masalah yang berikut. Apakah kegunaan isotop natrium 24? Untuk apa? Kalau awak ingat. Mengesan Kebocoran paip. Baik. kebocoran paip air. Bukan air paip paip air. Kena tulis baik-baik. Okey? So alhamdulillah bagus, semua tahu belaka. Okey, rasa-rasanya untuk soalan nombor 2 ini adalah tajuk kaca. Okey? So tajuk kaca ni awak harus fahamkan dan hafal sedikit sebanyak. Okey? So harap-harap awak boleh jawablah soalan kaca ni. Tapi cikgu nak beritahu komponen utama kaca. Awak ingat apa dia komponen utama kaca? Adalah pasir. Pasir-pasir ni bahasa kampung kita panggil dia silika. Bahasa kampung lah. Kampung cikgu tak panggil pasir. Dia panggil silika. Tak tahu kat rumah awak panggil apa. Tapi kat rumah cikgu semua panggil silika. Okey. Kalau bahasa bandar sikit lagi, nama dia adalah silikon dioksida. Okey, silikon dioksida. Boleh? Okey, so harap-harap masalah lah. Okey, awak kena tahu kalaulah seramik diperbuat daripada apa kawan-kawan? Seramik. Ingat lagi seramik. Seramik diperbuat daripada diperbuat daripada apa? Daripada tanah liat. Okey, tanah liat juga dikenali sebagai kaolin. Tolong. Awak kena baca ni, tajuk ni. Sebab apa? Sebab soalan exam pastinya akan masuk soalan-soalan ini. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Nombor 3. Apakah yang dimaksudkan dengan ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen. Ingat lagi ikatan hidrogen. Faham ikatan hidrogen? Okey, kalau tak faham, mari cikgu jelaskan. Ikatan hidrogen. Buku teks kata 4 pun awak tak ada tapi sekurang-kurangnya awak ada buku digital untuk kimia ni. Okey. So ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini merupakan daya tarikan antara atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom yang tinggi keelektronegatifannya. Boleh? Gini semula. Apakah takrifan ikatan hidrogen? Daya tarikan yang terhasil antara atom hidrogen dengan ikatan atom yang tinggi keelektronegatifannya dalam molekul lain. Apa yang gapo dioyak ni?
Amirah okey ke? Sikit-sikit. Okey sikit. Aiman kan Aiman? Okey sikit juga itu. Okey sikit juga. Okey. Dia gini, okey. Okey. Kalau awak nak tahu apa itu ikatan hidrogen, ni kita buat revision balik lah. Okey. So, dia gini. Kalau ikatan hidrogen ini, awak kena ingat keyword dia. Okey. Contohlah ikatan. Awak kena tahu istilah dua benda. Ikatan yang dua benda. Intermolecule. Satu lagi kita panggil dia intramolecule. Okey? Boleh? So, inter ni maksudnya dia adalah hubungan luar. Ini adalah hubungan dalam. Awak tahu apa dia? Internet. Net itu jaringan. Jaringan luar. Kalau intranet, jaringan dalam. Okey. Boleh. Okey. Dia begini. Ikatan hidrogen ini, dia merujuk kepada daya tarikan. Daya tarikan apa dia? Okey. Kalau awak tengok balik, daya tarikan apa dia? Contohlah cikgu bagi HOH. Ni air lah, molekul air. Okay. Ni molekul air. Maka kalau awak tengok, H dengan O ini merupakan ikatan kovalen. Ikatan kovalen lah. Okey. So yang ini pun ikatan kovalen juga. Okey. So ikatan-ikatan ini yang dalam molekul air ini kita panggil dia ikatan kovalen yang wujud ini kita panggil dia ikatan ni ikatan dalaman. Bila dalaman dia adalah intranet. Maksudnya jaringan dalaman. Dalam molekul air. Okey? Boleh? Cikgu nak sapu. Dah siap salin bagi tahu. Okey, dah. Salin. Ya. Okey. Sekarang ni cikgu ambil dua molekul air. Okey, dua molekul air. Okey. So, kalau ikatan hidrogen ni terwujud bila ni. Hidrogen ini dia buat satu ikatan dengan O. Dia tu bukan dengan H, dengan O. Sebab apa? Yang inilah kita panggil dia sebagai ikatan hidrogen. Okey? Ikatan hidrogen. Okey, ikatan hidrogen. Maksudnya ini adalah ikatan luaran. Intermolecule. Kenapa intermolecule? Sebab ini adalah molekul. Ini molekul. So antara molekul dengan molekul ada satu ikatan. Ikatan apa? Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen awak kena tahu. Dia hanya melibatkan H dengan F, H dengan O, H dengan N. So kalau tengok sini, kalau sebut betul-betul hand
phone. Handphone. Okey? Boleh? Tu. Boleh. Daya tarikan yang wujud apabila ion hidrogen, atom hidrogen ni, dia terikat dengan atom-atom yang lebih elektronegatif. Atom yang lebih elektronegatif. Seperti F, O dengan N. Okey. Cikgu nak tanya awak lah. Cikgu. Awak selalu tanya cikgu ke? Mesti awak nak tanya cikgu. Kenapa F dengan O dengan N ni dikatakan unsur yang elektronegatif dia tinggi? Awak tahu kenapa jadi macam tu? Tahu. Tak tahu. Mira tahu, Mira? Tak. Tak. Okey. Dengar baik-baik. Ni kenapa dikatakan sebagai elektronegatif. Okey. Ni harap-harap awak screenshot lah. Okey, screenshot. Okey. So, ini jadual berkala. Cikgu kalau mengajar jadual berkala ni memang penting lah. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey. Sekarang kita tengok kumpulan 17 sini. Ni kumpulan 18. Okey, 17 awak ingat siapa yang atas sekali? F. F. So, awak ingat F. Ferry, China, balik, India, antarabangsa. Ferry, China, balik, India, antarabangsa. So, 80 ni tak ngafal tak apa. Awak ingat 3 ni lah. So, Ferry, China, balik, India. Siapakah lebih elektronegatif? Jawapannya adalah fluorine. Okay, ni spot cikgu juga soalan boleh tanya. So, kenapakah fluorine itu mempunyai keelektronegatifan yang tinggi berbanding dengan atom-atom yang duduk bawah dia? Sebab apa kawan-kawan? Okey. So, cikgu nak tanya awak lah. Semakin menuruni kumpulan 17. Semakin menuruni kumpulan 17, siapa yang lebih elektronegatif? Jawapannya adalah fluorine. Bila turun kumpulan, keelektronegatifan dia semakin berkurang ataupun lemah. Kenapa kawan-kawan? Jawapan dia adalah pertama sekali, saiz. Bila turun kumpulan, saiz dia semakin besar. Bila semakin besar, bila semakin besar, jarak proton dalam nukleus terhadap elektron valence. Terhadap elektron valence semakin lemah. Semakin lemah. Jarak semakin jauh, lemah pula. Jarak proton semakin jauh. Bila jauh, jarak dia baru kita sabitkan dengan daya tarikan.
Dayakan proton dalam nukleus terhadap elektron valence. Sama ayat dia. Okey, elektron valence adalah semakin lemah. Bila semakin lemah, awak kena tahu. Okey, maka bila semakin lemah, potensi kecenderungan atom untuk lepaskan elektron. Cenderung untuk lepas elektron. Sebab itulah, apakah takrifan keelektronegatifan? Keelektronegatifan adalah kecenderungan atom melepaskan elektron membentuk ion negatif. Boleh ke tak ni? Boleh. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Apakah takrifan keelektronegatifan? Okey. Keelektronegatifan, awak ingat ke apa? Kecenderungan. Atom melepaskan elektron. Okey? Boleh. Untuk membentuk ion negatif. Itu keelektronegatifan. Okey, sekarang kalau awak tengok sini, tepi kumpulan 17 adalah kumpulan 16. Tepi dia adalah kumpulan 15. Kumpulan 15 duduk atas adalah nitrogen. 16 tepi dia adalah oksigen. Okey. So, bila turun kumpulan antara klorin dengan ni semakin lemah lah ni. Okey. Okey, boleh. Keelektronegatifan dia untuk cenderung untuk terima elektron tu semakin lemah. Okey, antara O dengan F, O tu masih tinggi kecenderungan dia untuk dilepaskan. Sama juga dengan nitrogen. Boleh? Okey, so settle. Kenapa O dengan nitrogen ini keelektronegatifan dia tinggi berbanding hok duduk sini, yang duduk kat sini, duduk kat sini, duduk kat sini. Tiga ni sahaja yang popular dikenali sebagai keelektronegatifan dia tinggi. Okey, kenapa? Reason dia hampir-hampir sama dengan reason hok bawah ni. Reason yang pertama apa dia? Okey, oksigen kalau awak ingat dia punya proton dia. Sini nombor 1, sini nombor 2, sini nombor 3, sini nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Okey, 8. Okey, boleh. So bila 8, 2, 6. 8 proton. Okey, 8 proton. So bila 8 proton berbanding dengan nitrogen, iaitu 2, 5. Proton dia berapa? 7. So, bila 8 proton ini dengan 7, jelas. Proton untuk oksigen itu dia banyak berada dalam nukleus. Bila banyak dalam nukleus, dia senang untuk menarik ataupun dia senang untuk menerima elektron. Sebab itulah oksigen dengan nitrogen, kalau oksigen dengan nitrogen, oksigen lebih elektronegatif. Tapi kalau nitrogen dengan karbon, karbon tu kumpulan 14 tepi dia, maka awak dapati nitrogen itu lebih elektronegatif. Boleh kan kawan? Boleh. Boleh. So sebab itulah fluorine, oksigen dengan nitrogen dikenali sebagai unsur-unsur atom keelektronegatifan dia tinggi. Okey? Boleh. So apakah takrifan ikatan hidrogen? Daya tarikan antara molekul
atom hidrogen, okey, yang mempunyai ikatan dengan atom yang tinggi, iaitu handphone. Okey, phone tu duduk dekat dalam molekul lain. Faham? Dia pastikan kena molekul lain. Jangan molekul yang sama. Boleh kan kawan? Boleh. Okey. Baik. Keluar yang ini pula. Namakan ikatan X. Ikatan apa tu? Apa ikatan X tadi? Cikgu ada tadi? Cikgu bagi tahu dah tadi. Boleh. X. Boleh. Valent. Covalent. Covalent lah. Okey. So, ejaan covalent biar betul. Pastikan covalent. Okey, pernah tahun bila tu cikgu jumpa pelajar jawab convalent. Salah lah. Sebab convalent. Ada ejaan dia covalent. Salah juga. Salah juga. Okey, covalent. Ejaan tu dia betul. Covalent. Okey. Okey, nombor 2. Bagaimanakah atom oksigen dan atom hidrogen dalam molekul air mencapai susunan elektron yang stabil? Bagaimana? Macam mana? Menerima ataupun menerima. Lepas. Salah tu. Okey, sekarang ni dia adalah ikatan covalent. Nampak? Dia adalah ikatan covalent. Bila ikatan covalent, dia nak stabil, dia menerima ke, dia menderma ke, berkongsi ke ataupun dia buat apa? Sekarang ni covalent. Kena ingat baik-baik. Bila covalent melibatkan apa? Melibatkan perkongsian elektron. Melibatkan perkongsian elektron. So, perkongsian lah. Okey. Ni saya guna berkongsi. Okey. Cikgu sapu ni. Okey. Kejap Nanti cikgu nak mencari sekejap. Cikgu nak stop share screen sekejap. Okey, sekejap Cikgu nak mencari. Cara nak menulis. Okey, kejap Okey. Okey. Cikgu share balik. Okey. Kita kembali pada ikatan covalent. Okey, ikatan covalent. Antara oksigen dengan tadi soalan tadi. Okey.
O dengan H itu. Okey. Awak tengok baik-baik deh. Oksigen, proton dia adalah 8. Hidrogen, protonnya adalah 1. Maka proton ini susunan elektron dia sudah jadi 26. Yang ini tetap susunan elektron dia 1. Okey. Sekarang kita lukis sama-sama O, kita buat nukleus, kita isikan dengan elektron 2. Yang ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Maka hidrogen 1. So, bulat yang pertama jangan isi apa-apa. Bulat yang kedua baru kita boleh isi. Okey, maka elektron di situ 1. Tu, yang ini sama juga. Okey, H. Okey. Maka awak perhatikan dia membentuk, kalau cikgu buat dalam bentuk struktur Lewis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datanglah hidrogen 1. Hidrogen. Okey. So, awak perhatikan dia sudah menjadi stabil. Oksigen ni sudah stabil kerana ada 8. Hidrogen pula dia stabil kerana dia dalam keadaan duplet. Okay, sekarang cikgu nak tanya awak. Tadi cikgu tanya, ini ikatan apa? Covalent. Covalent. Bila ikatan covalent ada berapa? Ikatan covalent awak belajar. Ikatan covalent ada berapa? Ada 3. So yang pertama ikatan covalent tunggal. Yang kedua ganda 2. Yang ketiga ganda 3. Macam kes air ini ikatan covalent jenis mana kawan-kawan? Ganda 2. Air ganda 2 apanya? Tunggal. Tunggal lah. Sebab apa? Sebab ni kalau kita buat 2 ni, dia ibaratnya macam ni. Begitu. Ini kita panggil dia tunggal. Ikatan tunggal. Boleh Aiman? Boleh. Okey, so ikatan tunggal. Okey, boleh. Okey. So screenshot yang ini. Ni cikgu nak buat preview balik. Okey. Ni ikatan covalent tunggal untuk air. Okey, contoh lain. Cikgu nak sapu ni. Screenshot cepat screenshot. Okey. Ikatan covalent seterusnya melibatkan karbon dioksida. Okey, karbon proton dia 6. Oksigen tadi 8. Maka susunan elektron dia akan jadi 2, 4. Yang ini 2, 6. Okey. Maka awak kena ingat karbon dia perlu 4 lagi. Bila perlu 4, dia duduk tengah-tengah. Maka karbon tu awak buat C. Bulat yang pertama, bulat yang kedua, barulah kita isi dengan 2.
Bulatan yang satu lagi kita isi 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Oksigen 26. Cikgu guna pen lain lah. Nak suruh, nak nampak, bagi nampak. Maka O, bulatan yang pertama, bulatan yang kedua, bulatan yang ketiga. Okey. 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So sini pula sama juga. 2. Okey. 2, 4, 6, 8. Okey. So ini 2, 4, 6. 2 lagi. Okey. So kalau cikgu lukis dalam bentuk struktur Lewis. C itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Datanglah O. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak perhatikan. Yang ini dia akan membentuk begini. Jelas bila kita lukis dia akan jadi begini, begini, begini. Okey? So, sekarang ikatan kovalen ganda berapa sekarang? 2. Ikatan ganda 2 lah ni. Sebab awak tengok ni ada ganda 2 di sini. Boleh Amira? Boleh. Okey. So settle lah. Ini adalah ikatan kovalen ganda 2. Okey. Dia takkan jadi straight. Sebenarnya karbon dioksida ni molekul dia akan jadi gini. Dia bentuk V. Kenapa ni? Ada 2 elektron ini. Dia kumpul duduk sekali sini. Dia yang menolak. Jadi macam ni. Okey, boleh teruskan? Boleh. Okey. So, untuk ganda 3 tu, boleh carilah. Okey, ni sini cikgu nak berkongsi cara-cara nak menulis. Okey. Tolong salin ayat ini. Pentingnya ayat ini. Dua atom apa masing-masing menyumbangkan apa elektron untuk berkongsi apa pasang elektron bagi membentuk ikatan apa dalam molekul apa. Salin dulu. Mana cikgu huraikan. Sudah cikgu. Oh dia? Dah salin. Dah salin, okey. So, kita kembali kepada yang ini. Okey, kalau perhatikan, yang ini membentuk ikatan kovalen ganda 2. Okey? Sekarang, kalau tengok
ayat ini. Dua atom masing-masing menyumbang, okey. Macam ni kes ada 3 atom. Okey. So kalau boleh awak tengok ni. Ni oksigen. Okey, oksigen dengan karbon. So karbon dengan oksigen ini, karbon dia menyumbang 2 elektron. 2 elektron. Okey. Satu atom karbon, okey, dan 2 atom oksigen. Nampak? So adjust sikit ayat dia. Okey. Masing-masing. Okey, masing menyumbang berapa? 2 elektron. Cikgu buat. Nampak ni? Sini 2 elektron. Untuk berkongsi. Okey. Ambil ayat dia juga. Okey, sekarang ni berkongsi. Disebabkan dia adalah ikatan kovalen ganda 2, so buat 2 pasang elektron. Berkongsi 2 pasang elektron. Okey. Bagi membentuk ikatan. Bagi membentuk ikatan. Ikatan apa? Ikatan kovalen ganda 2. Okey. Di dalam molekul ni C ada berapa O? CO2. Boleh? Amirah dengan Aiman. Boleh cikgu. Tu. Sebab tu cikgu harap awak tulis ayat ni, awak hafal ayat ini. Kalau dia ikatan kovalen tunggal. Okey, macam tadi air, betul? Okey, air tu satu atom hidrogen semua tu sini masing-masing menyumbang 1 elektron. Kalau ikatan kovalen tunggal 1 elektron. Untuk berkongsi sepasang elektron bagi membentuk ikatan kovalen tunggal. Faham? Yang depan ni awak kena pandai-pandailah buat ayat. Cumanya masing-masing melibatkan atom apa? Sebab tu cikgu buat tanda soal. Okey? Ingat. Ni elektron ni kalau dia ikatan kovalen tunggal 1 elektron. Yang ini sepasang elektron. Ini ikatan kovalen tunggal. Kalau dia bagi ikatan kovalen ganda 3, maka masing-masing menyumbang 3 elektron. Berkongsi 3 pasang elektron. Membentuk ikatan kovalen ganda 3. Boleh Aiman? Boleh. Okey. Ni Amirah okey? Okey cikgu. Sebab itulah benda ni cikgu simpan. Cikgu simpan baik-baik. Tujuan untuk apa? Untuk suruh awak kena ingat. So sebab tu cikgu suruh awak salin baik-baik benda ni. Okey? Okey, boleh Okey, sebab itulah nampak ni? Bagaimanakah atom oksigen dan atom hidrogen mencapai susunan elektron yang stabil? Maka awak boleh bina ayat awak berdasarkan guna ayat-ayat macam ni. Macam ni, macam ni. Guna ayat macam ni. InsyaAllah awak boleh jawab. Okey? Ini kalau soalan AC, kalau 2 markah lah.
Okey, macam tadi, satu markah. Satu markah ni just awak cakap mention atom oksigen dan atom hidrogen terlibat dalam perkongsian elektron. Itu ayat awal. Tambahan kalau nak 2 markah, awak just guna ayat yang ini. Okey ke? Okey. So cikgu harap tak ada masalah untuk awak untuk absorb benda ni. Cikgu harap sangat-sangat. Benda-benda ni kalau boleh awak tak ada masalah. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Lukis gambar rajah susunan elektron bagi menunjukkan pembentukan ikatan X dalam satu molekul air. Dia lukis gambar rajah susunan elektron. Sama macam kes tadilah. Cikgu lukis tadi. Yang air tadi. Okey. So bila pembentukan ikatan X ini, molekul air ini macam tadilah. Awak buat O dekat tengah-tengah. Jangan isi apa-apa lagi. Bulatan yang kedua baru isi. 2. Okey. Lepas tu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So satu lagi hidrogen sini. 1 terus tak sini. Hidrogen satu lagi tak sini. Okey, boleh? Aiman dengan Amirah. Okey. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey. Cikgu sapu. Okey. C. Terangkan mengapa air wujud sebagai cecair, manakala hidrogen klorida wujud sebagai gas pada suhu bilik. Mengapa air wujud sebagai cecair, sedangkan hidrogen klorida wujud sebagai gas pada suhu bilik? Bapa, kenapa jadi macam itu? Mengapa air wujud sebagai cecair, manakala hidrogen klorida wujud sebagai gas pada suhu bilik? Ada kaitan dengan apa ni? Ada kaitan dengan apa tu? Ada idea? Keadaan jirim. Apa dia? Keadaan apa? Keadaan jirim. Tak dengar. Keadaan jirim. Keadaan jirim dia. Okey, awak ada sebut perkataan jirim, ada kaitan tapi kurang tepat. Macam mana tu? Dia ada kaitan dengan apa sebenarnya? Okey. Dikata kenapa air? Benda ni dia ada kaitannya dengan takat lebu dengan takat didih. Okey? Takat lebu, takat didih. Ni cikgu nak bagi idea ke awak. Okey. Kenapa air wujud sebagai cecair? Okey? Cikgu nak tanya awak lah. Takat didih air. Berapa takat didih air? 100.
100 darjah Celsius. Takat beku untuk air berapa? 0 darjah Celsius. Betul? Betul. Betul. Okey, nak tanya awak, suhu bilik berapa suhu bilik? Apakah suhu bilik? 30. 30. So jawapannya adalah 27 darjah Celsius. Okey? Sekarang awak tengok. Kawasan ini sampai kosong dia adalah pepejal. Yang ini adalah kawasan 0 hingga 100, itu adalah kawasan cecair. Dan atas 100 ke atas, ini adalah kawasan gas. Maka betul lah kalau pepejal bertukar menjadi cair, okey, maka dia melepas di takat beku. Kalau cecair bertukar menjadi gas, dia melepas di takat didih. Okey. Boleh? Okey. So jelas kalau air, tengok suhu bilik dia. Suhu bilik berapa? Suhu bilik 27. So bila 27, air adalah berada dalam kawasan cecair. Okey? Boleh. Di sini awak nampak apa dia? Air ini, okey, dia adalah sebatian kovalen. Air itu adalah sebatian kovalen. Hidrogen klorida, dia adalah sebatian ion. Beza sebatian kovalen dengan sebatian ion merujuk kepada apa ni? Pertama sekali, kovalen, takat lebu, takat didih dia adalah rendah. Manakala sebatian ion, takat lebu, takat didih dia tinggi. Boleh? Itulah jawapan dia. Okey ke? Yeah. Okey, cikgu. Okey, cantik. Seterusnya. Soalan seterusnya. Ada lebih kurang lagi. Ada masa lagi. Kita habis 3.30. Okey. 5 minit. Cikgu nak awak jawab 5 minit. Nombor 4A sampai E tu. Try jawab sekejap. Cincai-cincai. Awak baca, awak jawab dalam hati. Sekurang-kurangnya awak jawab dalam hati, tak apa dah. 5 minit. Okey, kawan-kawan, kita tengok soalan Okey. So kita tengok apakah prinsip asas yang digunakan untuk penyusunan. Apa dia kawan-kawan dia? Jawapan dia. Kita guna konsep ke apa ni? Prinsip asas untuk penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala. Nombor proton. Okey, berdasarkan pertambahan nombor proton. Okey, unsur. Okey, B. Unsur manakah membentuk oksida yang bersifat asid? Dia tanya
unsur manakah membentuk oksida? Maksudnya apakah X ini bertindak balas dengan O, dia akan bersifat asid. Okey. Keyword dia, kalau unsur itu bertindak balas dengan O, bersifat asid, awak ingat dia adalah blur. Apa itu blur? Bukan logam oksida. Bukan logam. Maksudnya awak carilah bukan logam. So, bukan logam, kalau bertindak balas dengan oksigen, dia akan membentuk asid. Jawapannya adalah ini. Okey? Boleh. Tetapi kalau law, maksudnya logam bertindak balas dengan oksigen, dia akan membentuk alkali. So, awak kena ingat blur dengan law. So, alkali jelas natrium, so akan jadi Na2O, MgO. Dia ada bersifat alkali. Okey, bersifat base. Boleh? So, C pula. Bertindak balas dengan oksigen membentuk aluminium oksida. So, formula dia akan jadi aluminium, tadi cikgu dah bagi tahu, aluminium alpha 3 positif. Oksida SO2 minus. Maka akan berlaku cross. Akan jadi Al2O3. Itulah formula dia. Okey, D1. Antara magnesium dengan klorin, yang manakah saiz atom yang lebih kecil? Okey, cikgu sapu dulu. Okey, magnesium dengan klorin, dia duduk kala yang sama. Okey, yang manakah yang lebih kecil? Amira, yang mana lebih kecil Amira? Magnesium. Magnesium. Tak tahu. Magnesium. Okey, magnesium. Aiman? Magnesium. Magnesium. Ya, confident. Okey. So, awak kena ingat begini. Pasal saiz dalam jadual berkala, awak kena ingat begini. Awak lukis tiang bendera. Bendera dulu. Okey. Kalau kala yang sama, macam ni, magnesium dengan klorin, dia kala yang sama. Maksudnya daripada kiri ke kanan. Awak tengok kiri ke kanan. Ni. Titik sini, titik sini. Saiz dia besar. Pergi ke kanan, saiz dia kecil. Maka jelas magnesium ini adalah saiz besar daripada klorin. Maksudnya klorin tu saiz kecil lah. So awak ingat bendera. Boleh Aiman dengan Amira? Boleh. Okey. Okay, sekarang ni tiang bendera ni awak pernah nampak kan? Dekat tepi padang. Okey. Kat bangunan-bangunan. So bendera simple begini. So sekiranya bendera itu ni tanah, cikgu ikatkan dengan tali ke bawah. Okey. Sekarang ni apabila turun kumpulan, contohnya kumpulan 1, sini hidrogen, sini kalium. Okey, antara lithium. Okey, sini lithium. So, antara lithium, natrium, kalium, siapakah yang paling besar? So, awak tengok dia turun ke bawah. Titik sini turun bawah. Titik ni kecil. Turun bawah besar. Maka jelas
turun kumpulan yang berada bawah itu besar. Yang dekat atas kecil. Boleh Amirah dan Aiman? Boleh. Okay. So, tolonglah. Jangan salah. Lepas ni, kesilapan begini. Okay. So, kenapa jadi macam itu? Kenapa klorin ini lebih kecil daripada magnesium? Kita sambung minggu hadapan. Okay? Boleh? Sebab ceritanya panjang sikit. Sebab cikgu nak relate ada benda-benda lain. Okay, boleh? Boleh. Okay, so boleh Amirah? Boleh. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan, insyaAllah. Okay, so tariklah kawan-kawan yang mana nak online tu, tariklah kelas online. Okay, so itu saja daripada cikgu. So segala perkongsian apa kita untuk hari ini, harap-harap dapat mendapat input. Okay, input yang sewajarnya untuk diri kamu berdua. Okay, so cikgu harap awak dapatlah apa kefahaman untuk proses nak mengajar kimia ni. InsyaAllah kita minggu depan insyaAllah kita akan jumpa deh. Maaflah tadi cikgu ada terlibat dengan jamuan dekat hotel, jadi terpaksalah tangguh kelas dulu. Okay, insyaAllah minggu depan kalau tak ada apa-apa halangan, insyaAllah kita akan ikut jadual seperti biasa. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada ke? Okay, tak ada. Tak apa. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Okay, so cikgu akhiri dengan serangkap pantun. Hari-hari minum kari minggu depan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Masih ke? Okay, sama-sama.